Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Alhamdulillah lah untuk malam ni yang bertuah boleh join kita punya kelas kesihatan malam ni yang ke-20. So, saya MC, saya Nurulda, MC untuk malam ni. Uh, jadi, bagi yang belum kenali, saya Nurulda berumur 24 tahun, bekerja di Bangsa. Kenal dengan Syong Ho dari 2016. Uh, dan sejak tu juga uh, menolak ubat doktor lah kan. Dan kalau makan jika berkeperluan saja. Okay, jadi kita seperti biasa kita ada dua topik, dua bahagian untuk malam ni. Uh, tak kita ada hari ni kita ada info produk dan juga info kesihatan dan bisnes kita combine sekali. Okey, info kesihatan and info produk. Speaker pertama kita iaitu VM Syahizat dan speaker kedua kita oleh Special VM Nur Yuliani. Okay, sebelum tu kita jemput VM Syahizat untuk bacaan doa. Baik, terima kasih Huda. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, ahli keluarga kami, dan ilmu yang dapat membantu kami menjalankan perniagaan kami. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu rezeki yang baik untuk kami, ahli keluarga kami dan sahabat-sahabat kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kami meminta kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan amalan kami ini diterima sebagai salah satu bekalan untuk hari akhirat. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih VM Ustaz Syahizat. Okey, jadi untuk speaker pertama juga daripada VM Ustaz Syahizat. Untuk topik kita pasal produk malam ni adalah kita punya lactoberry, kita punya probiotik. Okey, jadi kalau siapa yang tak kenal lagi kita punya lactoberry ni, rugilah sebab waktu dulu saya kenal Syonghu, produk first yang saya boleh terima lactoberry je. Yang lain saya tak suka. Sebab manis kan, saya rasa semua orang suka termasuk budak-budak kecil. Jadi malam ni kita dengar uh, kenapa pentingnya kita kena ambil probiotik. Selalu kita dengar pasal gastro usus kan, kita punya upline selalu cerita pasal gastro usus. Jadi macam mana kita nak jaga kita punya gastro usus. So lactoberry ni lah probiotik antara basic kita punya untuk jaga kita punya gastro usus. Jadi saya jemput PM Syahizat untuk kita punya topik pertama. Baik, terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah malam saya cuba bentangkan secara bentang secara pula saya cuba bentangkan dengan terbaik lah berkenaan dengan uh, prebiotik dan probiotik. Ya. Apakah beza antara probiotik dan prebiotik? Saya rasa semua orang pernah dengar lactoberry dan semua orang tahu lactoberry ini uh, macam satu makanan untuk mudah kita berak, mudah kita berak, mudah kita membuang sebagainya. Tapi berapa ramai yang tahu lactoberry ini sebenarnya lebih lagi fungsinya daripada itu. Sekejap saya cuba share, saya tengah cari skrin ni, saya tak jumpa lagi.
Okey, boleh nampak skrin saya di depan ni. Saya cuba share tapi tak boleh penuh. Tak, saya cuba share. Yang ni sebenarnya. Okey, baik. Sekarang boleh nampak skrin penuh di depan tu tentang Lactoberry. Boleh nampak semua eh? Okey, semua boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lactoberry, Shanghua lactoberry. Baik, sebelum kita masuk pada apakah itu lactoberry, saya rasa saya nak cerita tentang apakah kaitan usus dan otak. Biasa orang dengar usus dan kebetulan malam ni kita nak cerita tentang lactoberry dan biasa orang dengar lactoberry memudahkan kita, penghadaman kita, membantu kita untuk buang dengan lawas dan lancar dan sebagainya. Tapi sebenarnya probiotik dan prebiotik ini jauh lebih besar peranannya, fungsinya, kebaikannya untuk tubuh badan kita. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba lebih mengenali, lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi apakah sebenarnya kaitan antara usus dan otak kita. Baik, pertama mari kita tengok apakah itu makrobiotik usus. Rasanya malam ni semua pertama kali dengar mikrobiotik usus. Okay, mikrobiotik usus ni sebenarnya ialah satu kumpulan mikroorganisma yang hidup di dalam tubuh manusia, yang hidup dalam usus manusia. Di mikrobiotik ni ataupun mikroorganisma usus ni memang Allah Ta'ala jadikan dalam perut kita ni, dalam sistem penghadaman kita ada mikroorganisma ini. Dia bukan satu masalah, bukan satu benda yang tak patut ada, tidak. Memang Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup dan dalam usus kita memang ada mikroorganisma usus ini. Okey, baik. Apakah komposisi mikroorganisma yang ada dalam usus kita ini? Pertama, tak lain tak bukan bakteria, bakteria baik. Kemudian yang kedua, archaea. Yang ketiga, fungi. Dan yang keempat, virus. Virus ini merujuk pada bacteriophagous atau bacteriophage. Bukan sebarang virus lah, tidak. Jadi, keempat-empat mikroorganisma ni sangat penting untuk ada dalam usus kita bagi mengimbangkan, bagi menjaga ekosistem flora dan fauna dalam usus kita. Kalau setakat hanya ada usus semata-mata, ada vilus semata-mata, tapi tidak ada mikroorganisma ni, belum tentu lagi kita akan sihat. Jadi pentingnya mikroorganisma usus ini ialah untuk menjaga kesihatan manusia. Antaranya ialah pertama, membantu mencerna makanan. Itu biasa. Yang kedua, membantu melawan jangkitan. Dan yang ketiga, mengawal keseimbangan ataupun homeostasis imun. Dan yang keempat, mempengaruhi tingkah laku melalui paksi usus dan otak. Yang ni orang jarang dengar. Yang ketiga dan keempat jarang orang dengar. Biasa tak kita dengar kalau Gold Diamond Hasina kata kalau nak makan easy untuk merawat penyakit, kena ambil bersama set perut. Kena mengambil bersama lactoberry. Kenapa penting lactoberry? Kita tanya diri kita kan. Sedangkan lactoberry ni nak lawas buang air saja. Kan? Tapi sebenarnya jauh lebih besar impaknya untuk sistem imun kita. Sebab mikroorganisma usus ni dia mengawal keseimbangan imun sistem kita. Iaitu mengawal macam mana? Dia mengawal tubuh badan kita. Yang pertama untuk melawan jangkitan dan yang kedua membantu proses penyembuhan jika kecederaan berlaku. Jadi sistem imun kita membantu dalam melawan jangkitan dan sembuh selepas jangkitan atau trauma. Contoh. Sebagai contoh sebagai jalan raya, jalan raya. Walaupun jalan raya ni kita ada jalan dua hala, ada empat hala. Andai kata rosak ataupun ada berlaku pembaikan jalan kan. Jalan tu dulu diturak semula, ada berlubang, ditutup sebahagian jalan, tetapi jalan tersebut masih lagi boleh digunakan. Jarang dia akan tutup semua sekali. Andai kata satu lebuh raya, contohnya kalau kita pernah lalu lebuh raya, kalau satu laluan tu memang semua nak turak, pastinya dia tak akan tutup totally. Dia akan kongsikan satu laluan dengan laluan lain supaya aliran trafik tu sentiasa boleh berjalan. Begitu juga tubuh badan kita. Jika ada sebahagian organ kita ataupun satu tempat tu mengalami jangkitan, perlu mengalami proses penyembuhan, tetapi dalam masa yang sama, tubuh badan kita masih lagi perlukan perlindungan sistem imun. Jadi inilah antara peranan mikroorganisma usus nak mengimbangkan
homeostasis ni, homeostasis yang berlaku dalam sistem imun kita. Dalam masa yang sama, proses penyembuhan berlaku, tetapi proses pencegahan juga berjalan dalam masa yang sama. Tidaklah semua sekali tumpu pada untuk pemulihan, semua tidak. Bukan semua fokus pada pemulihan. Tetapi pentingnya mikroorganisma usus ni juga memastikan sistem imun kita seimbang. Cuba bayangkan kalau sistem mikroorganisma usus kita ni tidak ada ataupun tak balance, apa yang jadi pada sistem imun kita? Okey, baik. Baik, kemudian saya nak kongsi juga apa kaitan sebenarnya antara otak dan usus. Baik, kalau kita tengok sini, sebenarnya usus kita dengan otak dia ada kaitan di mana ada saraf dalam sistem saraf tunjang kita yang menghubungkan antara otak dengan usus kita, iaitu kita namakan dia saraf vagus. Saraf vagus. Saraf vagus ni memang khusus, satu saraf yang khusus untuk berkomunikasi antara otak dengan perut. Saling berkomunikasi di mana usus bukan perut, usus kita menghantar maklumat kepada otak dan otak kita pula saling merespon menghantar maklumat kepada usus. Dia saling berkaitan. Baik, apa peranan yang dibawa antara usus dan otak ni? Hubung kait dia. Baik, satu sistem yang sihat antara usus dengan otak, dia merangkumi beberapa proses. Dia melibatkan beberapa proses. Pertama, tengok dalam gambar sebelah ni. Pertama, synapse formation, iaitu masalah perkembangan. Kalau usus dan otak ini, usus kita sihat, maka perkembangan seseorang itu, terutama kanak-kanak, dia akan berada perkembangan yang baik. Dia tersusun mengikut fasa masa tertentu. Kalau usus problem, maka secara tak langsung dia akan mengundang kepada masalah perkembangan kanak-kanak dan juga anak-anak yang sedang membesar. Itu fungsi antara usus dengan otak. Kedua, calcium signaling. Calcium signaling ni bermaksud isyarat yang menggunakan ion kalsium, iaitu komunikasi antara sel. Pentingnya usus dan otak ni sihat kan, usus sihat, otak pun akan sihat, ialah untuk supaya tubuh badan kita ni dapat menerima sel-sel ni, dia dapat menerima mesej yang betul pada masa yang betul dan melakukan tindakan yang betul. Pergerakan otot, fungsi saraf, contohnya lah. Andai kata orang tu ada sisa najis dalam usus dia, tetapi otot usus dia tak boleh mengecut untuk menggerakkan najis. Sebab apa? Sebab otak maklumat yang diperlukan oleh masalah yang dialami oleh usus tak boleh gerak masanya untuk menggerakkan najis, tak sampai ke otak, dan otak pun tak boleh hantar input untuk menggerakkan ni. Jadi tu masalah kalau usus tak sihat. Usus tak sihat kerana apa? Kerana kekurangan ataupun ada masalah mikroorganisma usus. Baik, yang ketiga ialah pentingnya hubungan antara usus dan otak ialah me- di dalam otak kita kan, di dalam otak kita terdapat satu sel imun namanya mikroglia. Mikroglia ni berfungsi apa? Mikroglia ni berfungsi untuk membersihkan sel-sel otak yang rosak ataupun mati. Jadi sistem imun kita ni ada mikroorganisma yang akan menghasilkan satu sebatian namanya neurotransmitter, yang mana akan menghantar mesej kepada otak kita, supaya sel mikroglia ni dia boleh bertindak membersihkan sel-sel otak yang rosak ataupun mati. Jika ada masalah komunikasi antara mikroorganisma usus dengan otak, maka barangkali mikroglia tadi dia akan overreaction, dia akan lebih aktif. Apa kesan lebih aktif? Dia akan mengakibatkan keradangan dan kerosakan otak. Dia akan mengakibatkan uh, masalah pada otak kita lah. Masalah fungsi pada sel mikroglia terlebih aktifnya. Jadi sebab itu penting mikroorganisma usus ni untuk mempengaruhi sistem imun kita, supaya sel-sel imun yang ada ke otak ni, iaitu mikroglia, berfungsi dengan baik. Dia tidak terlebih aktif. Okey, baik. Yang keempat, cognition. Bila sistem usus kita baik, maka apa yang akan jadi? Otak kita mampu membuat keputusan yang baik, mampu menyelesaikan masalah, mampu merancang, mampu memberi fokus dalam satu perkara. Contohnya, tuan-tuan nak fokus dengan meeting malam ni, tuan-tuan boleh fokus tak boleh fokus? Ke ada gangguan? Ataupun dalam pembelajaran.
dalam pembelajaran, dalam meeting ke, boleh tak anak-anak kita ataupun kita fokus? Kalau kita tak boleh fokus bagi tumpuan, kadang-kadang kita ada masalah usus. Tu tanya, masalah usus ni. Baik. Kemudian yang seterusnya learning, pembelajaran. Ada orang ada masalah pembelajaran. Mungkin disebabkan masalah pembelajaran ni kerana usus tak berapa, sistem usus tak berapa baik. Ada masalah dari segi mikroorganisma usus. Yang ketiga, memori, ingatan. Ni kadang mungkin lemah ingatan, cepat lupa kan, cepat lupa, susah untuk ingat. Kebarangkalian besar antaranya sebab daripada usus. Usus kita yang tidak ada sistem ekosistem yang sihat. Yang ke seterusnya, mood. Orang yang ada masalah usus, kan? Apa akan jadi? Bila dia hantar signal ke otak, dia akan jadi cepat apa? Cepat marah, susah bertenang, resah, gelisah. Cuba bayangkan. Kalau orang tu nak membuang, susah nak membuang. Jadi resah dia. Sebab tak kena kehidupan dia. Sebabkan susah membuang saja, sakit perut saja. Nak marah orang, tak sedap badan. Nampak tak? Berkaitan antara usus dengan otak kita. Kan? Okey, baik. Kemudian sebenarnya locomotion. Locomotion ini adalah keupayaan bergerak di satu tempat ke satu tempat. Sama ada berjalan, berlari, melompat, berenang. Ada setengah orang dia ada masalah pergerakan ni. Masalah pergerakan ni. Antara sebabnya lah mungkin masalah usus dia. Tak berapa baik, tak berapa cantik. Ini isyarat. Isyarat usus kita baik, sihat ke tak sihat. Kalau ada masalah susah tak nak berlari, tiba-tiba kaki krem sebelah tak lari, tiba-tiba ada masalah. Ada yang tak kena, kan? Selalunya kita normal manusia boleh berlari, boleh berenang, boleh melompat, kan? Kalau ada kebiasaannya. Dan yang terakhir, eating behavior. Tingkah laku pemakanan. Kalau orang tu ada masalah usus, barangkali dia ni seorang yang picky eaters. Memilih makanan. Ataupun dia ada masalah kesihatan, anorexia. Rasa-rasa macam nak muntah aja, saya nak muntah sebab takut gemuk. Takut makan. Makan nak muntah-muntah sebab takut gemuk. Dan ada orang ada masalah alergik susu ataupun alergik pada satu makanan. Ini adalah tanda-tanda ada masalah pada usus. Usus tidak sihat. Punca daripada mana? Punca daripada ketidakseimbangan mikroorganisma usus. Nampak tak? Penting. Ini antara signal yang dihantar usus kita pada otak kita. Bila hantar pada otak kita signal-signal ini, apa akan jadi? Kita akan bertindak yang tak betul. Bertindak yang tidak sihat, yang tak sepatutnya, yang tidak normal lah orang kata kan, tidak normal. Jadi sebenarnya mikroorganisma usus ni menghasilkan sebahagian kimia seperti neurotransmitter, iaitu satu bahan kimia berfungsi untuk menghantar mesej antara sel saraf. Sel saraf nak berkomunikasi memerlukan neurotransmitter. Jadi ini adalah peranan mikroorganisma usus. Kalau tak cukup mikroorganisma usus, maka kita ada masalah untuk menghantar maklumat. Jadilah kita lah delay pergerakan ke sakit, macam penyakit saraf. Kemudian mikroorganisma usus juga, mikroorganisma usus menghasilkan asid lemak ringkas, asid lemak rantai ringkas ataupun dipanggil short chain fatty acids. Penting tak ni? Penting tak short chain fatty acids ni? Dia adalah sumber tenaga untuk sel-sel otak. Nampak penting tak? Orang kata tak boleh ada bakteria, tak boleh ada mikroorganisma dalam usus kita ni, tak betul tu. Kan perlu, sebab mikroorganisma usus yang baik, yang sihat menghasilkan sumber tenaga untuk sel otak kita supaya kita ada mood yang baik, kita ada ingatan yang baik, kita boleh belajar dengan baik dan begitu juga fungsi-fungsi kognitif kita berfungsi dengan baik. Yang kita sebut tadi sebelah ni semua ni berfungsi dengan baik. Okey, baik. Kemudian, apa lagi penting mikroorganisma usus kita? Baik, mikroorganisma usus kita, dia juga mengatur ritma ataupun ritma sirkadian otak kita, gelombang otak kita. Kita nampak simple. Tetapi ada kajian telah dibuat bahawa ada tak kaitan antara usus dengan otak kita. Sebenarnya, kalau usus kita sihat, kita boleh mengawal kitaran tidur, bangun dan tidur yang baik. Tidur pun cukup, boleh senang nak bangun. Tapi kalau tidur banyak, bangun susah, itu ada masalah usus kita. Yang kedua ialah mikroorganisma usus mengubah tahap hormon kita, hormon melatonin yang mengawal kitaran tidur kita, dan hormon kortisol yang mengawal stres kita. Kalau kita mungkin susah nak kawal stres, mungkin kita ada masalah dalam usus kita. Untuk kita menghasilkan hormon kortisol. Kemudian mikroorganisma usus juga berkomunikasi dengan hipotalamus, iaitu bahagian otak kita ni.
Ha. Dan nampak tak bahawa pentingnya mikroorganisma usus kita mempunyai peranan penting untuk kesihatan otak serta perubahan dalam komposisi uh, komposisi mikroorganisma usus ni boleh menyebabkan gangguan otak seperti Alzheimer, Parkinson, kemurungan, anxiety. Pentingnya bahawa bukan sekadar untuk lancar pembuangan tetapi mikroorganisma usus yang betul, yang cukup, yang sihat dia memainkan peranan penting untuk kesihatan otak juga untuk mengelakkan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, gangguan otak serta fungsi-fungsi tubuh badan kita yang lain terutamanya sistem imun kita. Okey, baik. Baik. Kemudian istilah disbiosis usus. Tadi kita sebut mikroorganisma usus ataupun mikrobiotik usus, iaitu mikroorganisma yang ada dalam usus kita. Ada 4 tadi, bakteria, archaea, fungi dengan virus. Kemudian kita diperkenalkan istilah disbiosis usus. Disbiosis usus ni apa? Disbiosis usus ini ialah masalah ketidakseimbangan usus. Sesuatu usus yang sihat, dia mesti ada keseimbangan antara bakteria baik dan bakteria jahat. Bakteria baik ada 85%, bakteria jahat ada 15%. Dia tak boleh lari pada ratio ni. Kalau lari pada ratio ni, dia tak akan seimbang. Jadi dysbiosis usus ni berlaku kerana hilangnya keseimbangan antara bakteria baik dan bakteria jahat. Sebenarnya kenapa kena ada juga bakteria jahat ni? Orang ingat bakteria jahat kena buang kan? Tak perlu ada kan dalam tubuh badan kita kan? Tapi sebenarnya dalam kajian bahawa bakteria jahat ni dia bukanlah jahat macam something pukul orang yang kita ingat jahat itu tidak. Tapi dipanggil bakteria jahat kerana peranannya ialah dia mengimbangi populasi mikroorganisma di dalam usus kita. Di mana kalau ada organisma yang berbahaya tu badan kita, dia akan singkirkan. Dan dia juga menyumbang kepada keseimbangan diversiti mikroorganisma usus. Kalau tak ada langsung, mungkin bakteria baik tak akan strong, tak akan aktif lah. Dia hanya duduk jumuk je kan. Tapi bila ada bakteria jahat, maka dia akan saling mengimbangi. Cuma tak boleh terlalu banyak bakteria jahat, dia akan buat kesan yang tidak baik. Dan tak boleh kurang bakteria baik kerana dia akan menjejaskan fungsi tubuh badan kita. Mesti ada keseimbangan ni. Ya. Okey, baik. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidakseimbangan usus? Terdapat 9 faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan bakteria baik dalam perut. Antara ialah pengambilan gula yang tinggi. Ha, Yang kedua ialah rendah pengambilan serat, fiber. Kita nampak serat tak penting. Rupa-rupanya pengambilan fiber, makanan serat ni sangat penting. Kerana dia membantu untuk mengimbangi mikroorganisma usus antara bakteria baik dan bakteria jahat. Perasan tak? Selalu kita bila sebut ambil lactoberi, set perut akan ada fiber sekali kan. Betul tak? Sebab fiber ini ialah salah satu prebiotik makanan kepada probiotik. Sama ada probiotik yang kita ambil ataupun probiotik dalam perut kita. Ya. Yang ketiga, antara sebab faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan makroorganisma ialah kerap mengambil antibiotik. Kalau seorang itu selalu ambil antibiotik, dia mempengaruhi keseimbangan mikroorganisma usus. Yang keempat, stres yang serius. Kalau seseorang itu mengalami stres yang sangat serius, dia mempengaruhi menyebabkan mikroorganisma usus ataupun bakteria baik tidak seimbang. Ya. Kemudian kalau ada orang tu pula memang sedia ada penyakit radang usus, inflammatory bowel disease, memanglah akan menyebabkan ketidakseimbangan usus. Contoh dalam gambar nampak kan ada penyakit usus yang merah-merah ni kan. Ada yang merah sini, radang-radang sana sini. Ini ialah penyakit inflammatory bowel disease. Yang seterusnya jangkitan kuman atau bakteria. Bila orang tu ada jangkitan kuman atau bakteria, maka kita makan makanan yang kotor, tak basuh tangan dengan bersih, tak jaga kebersihan alatan-alatan semua ni, maka mudah dapat jangkitan kuman bakteria. Itu akan mengakibatkan mikroorganisma usus, bakteria baik dan bakteria jahat tidak seimbang. Yang seterusnya toksin dari persekitaran. Kalau kehidupan kita dikelilingi toksin seperti racun serangga, racun tanaman, pencemaran industri, alam sekitar, ini juga boleh menyebabkan mempengaruhi keseimbangan bakteria baik dan bakteria jahat dalam perut kita. Yang seterusnya adalah gaya hidup tidak sihat. Okey, barangkali
kita mengamalkan gaya hidup tidak sihat. Seperti ada orang mengambil alkohol, ada orang merokok, ada orang makan lewat malam, ada orang tidur lewat malam, ada orang kurang pengambilan air. Ini sangatlah menyebabkan masalah kepada usus kita kerana ketidakseimbangan mikroorganisma usus. Dan yang terakhir yang tak lain tak bukan ialah faktor usia. Bila kita semakin tua, kita tak jaga pemakanan kita, maka dia juga boleh menyebabkan ketidakseimbangan mikroorganisma usus. Okay, izinkan saya minum air sekejap. Alhamdulillah. Yang saya minum teh lucun suam. Teh lucun suam sebab sakit tekak. Okey, baik. Seterusnya, apakah kesan negatif? Apakah kesan negatif sekiranya usus kita mengalami ketidakseimbangan mikroorganisma? Tak balen, bakteria baik, bakteria jahat. Tak balen. Pertama akan mengalami masalah penghadaman, sembelit, radang, sakit perut. Kan? Itu masalah tu tanda-tanda masalah mikroorganisma usus. Kedua, masalah penyerapan nutrisi. Makan ambil ambil linzi contohnya, tapi tak nampak efek dia. Ambil makanan makanan kesihatan tertentu, ambil vitamin A, ambil multivitamin sebagainya contohnya, makan nutrisi-nutrisi lain, tapi tanya dia kita, apa pasal tak dapat benefit ni, kan rasa macam tak makan pun sebab kita ada masalah dalam penyerapan nutrisi, kerana ketidakseimbangan bakteria-bakteria jahat tadi. Dan pula ada orang masalah alahan. Bila ketidakseimbangan bakteria baik dan jahat menyebabkan alahan. Ketiga, tubuh badan kita akan mengalami kecelaruan proses metabolik. Kesannya ialah kita selalu letih. Asyik-asyik letih je, mengantuk, mengantuk, letih lah, letih. Buat kerja apa tak tahu tapi letih lah. Kan? Letih ni kebarangkalian kita ada masalah usus. Kemudian bila usus kita tidak baik, tak sihat, masalah mikroorganisma usus ni juga membawa kepada diabetes type 2. Yang keempat, saja tak langsung bila masalah mikroorganisma usus tadi tak balance, tak seimbang, mengakibatkan obesiti, kegemukan dan lemak berlebihan. Yang kelima, bahkan membawa kepada penyakit autoimmune disease. Maaf ya. Autoimmune disease, penyakit autoimmune seperti SLE, sklerosis, ALS. Dan yang keenam, menjejaskan fungsi kognitif, Alzheimer, Parkinson, susah buat keputusan, dan juga memberi kesan kepada kesihatan mental, stres, kemurungan dan sebagainya. Ini antara kesan negatif kepada ketidakseimbangan mikroorganisma usus kita. Baik. Jadi macam mana nak pastikan usus kita ni usus yang sihat? Baik. Ada kaitan antara nak dapatkan usus yang sihat dengan probiotik. Pertamanya, fakta yang kita kena tahu ialah diet yang sihat belum tentu atasi masalah usus. Contohnya kita jaga makanan kita, kan, kita ikut pola pemakanan yang sihat. Pinggan yang sihat, satu karbohidrat banyak ini, buah-buahan, sayuran, protein. Dia belum tentu lagi akan mengatasi masalah usus. Sebab itu semua pemakanan, tetapi usus kita masih lagi belum settle. Tidak ada mikrobiotik usus yang cukup, tidak ada keseimbangan bakteria baik, bakteria jahat. Masih lagi belum dapat usus yang sihat. Yang kedua ialah penyelamat kepada masalah kesihatan kita. Nombor satu sebenarnya ialah probiotik. Ha, Masalah kesihatan probiotik. Kalau kita makan obat, makan enzim banyak mana pun, tetapi kita ada masalah probiotik, masalah bakteria baik dalam kita, susah nak sembuhkan penyakit lain. Ya, sebab kat situ perut kita tak boleh serap nutrien dengan baik. Dan probiotik perlu diambil secukupnya bagi memberi pelbagai kesihatan, manfaat kesihatan kepada badan kita dan bagi menjaga kesihatan kita. Dan sebenarnya probiotik ini patutnya perlu dimasukkan dalam piramid makanan kita. Seolah-olah menjadi keperluan setiap hari perlu mengambil probiotik. Sebab kehidupan kita ni kita makan macam-macam. Kadang-kadang tak kawal makanan kita. Tapi kita tak ambil probiotik, maka kita terdedah pelbagai penyakit. Ya, kemudian fakta yang terakhir, tahukah kita bahawa probiotik ini bermaksud apa? Bermaksud untuk probiotik masuk hidup. Jadi probiotik ini benda yang kita ambil untuk hidup sebenarnya. Kalau orang tak ambil probiotik, barangkali dia tak ada sesuatu untuk hidup. Kan? Untuk hidup. Ini falsafah Greek lah. Ya, okey, baik.
Dan kita nak belajar juga malam ni bahawa apakah perbezaan antara probiotik dan prebiotik. Ini sangat penting ni. Kita ni orang Syahur jual Lactoberry, jangan tukar istilah probiotik dengan prebiotik. Ni semua tukar. Prebiotik, probiotik. Pro ialah mikroorganisma, bakteria baik. Pro ialah mikrobakteria baik. Pre ialah makanan kepada bakteria Jualan baik. pakai Begitu ya. Pro ialah bakteria baik. Prebiotik ialah makanan untuk bakteria baik. Ya, baik. Jadi kita tengok probiotik. Probiotik ialah mikroorganisma hidup, bakteria baik. Manakala prebiotik ialah serat ataupun makanan simbiotik yang tidak dapat dihadam oleh usus tetapi menjadi makanan untuk bakteria baik. Ya. Kemudian yang fungsinya ialah fungsi probiotik ialah memberikan pelbagai manfaat kepada pengguna jika diambil dengan betul. Memberikan pelbagai manfaat kesihatan. Manakala prebiotik fungsi ini ialah menjadi makanan bagi bakteria baik dalam usus kita. Baik, apakah contoh-contoh probiotik? Antaranya ialah spesies Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces dan sebagainya. Ini contoh-contoh probiotik lah. Dan contoh-contoh prebiotik pula seperti human milk, oligosaccharide, fructooligosaccharides dan beta-glucans. Nampak tak beta-glucans ni? Kat mana biasa kita jumpa beta-glucans ni? Dalam linzi kita. Beta-glucan ni dia ada dalam linzi kita. Kat mana? Dekat polisakarida, polipeptide sana. Yang protein tu, protein polisakarida tu dalam linzi kita tu. Situ ada beta-glucan. Tapi janganlah makan linzi untuk mikroorganisma. Tidak. Linzi tu jauh fungsinya untuk merawat, untuk bantu baik pulih tubuh badan kita. Tapi untuk khusus kita ada spesifiknya iaitu probiotik. Ya. Okey, baik. Kemudian sumber-sumber probiotik bakteria baik antaranya suplemen, suplemen dietary, yogurt, tempe, miso, makanan orang Korea, kimchi kan, nampak kimchi, saya Korea buat kimchi. Ingat apalah kimchi ni kan? Diproses sayur dengan bahan-bahan dia tu, rupanya itu ialah probiotik. Baik, kemudian contoh-contoh prebiotik pula seperti berries. Dalam kita punya berry ada berries, raspberry, cranberry, blueberry. Kemudian buah-buah citrus, garlic, onions, bawang putih, bawang, pisang. Itu semua ialah prebiotik, makanan untuk probiotik. Jadi jangan tertukar ya antara probiotik dengan prebiotik. Okey, baik. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimanakah cara untuk memilih probiotik yang betul. Saya dapat garis panduan ni daripada satu kajian profesor-profesor daripada Universiti Kebangsaan yang pakar dalam bidang berkaitan dengan mikroorganisma ni. Ya, katanya ialah ada 9 kriteria yang perlu kita lihat untuk memastikan kita mengambil, boleh pilih probiotik yang betul. Pertama, mesti jenis bakteria baik yang betul. Sebab kadang-kadang ada bakteria baik tapi dia tak sesuai untuk diambil. Dia mungkin ada komplikasi kan yang banyak berbanding manfaat dia. Sebab bakteria strain ni banyak. Kan. Yang kedua, mesti ada bukti klinikal terhadap produk akhir. Bila dah ada satu produk yang untuk dimakan, dia mesti dibuktikan dulu produk itu selamat dimakan tak? Bawa manfaat tak? Ataupun dia hanya bersifat placebo sahaja, tak ada manfaat apa-apa pun. Yang ketiga, adakah probiotik itu seimbang antara berkesan dengan selamat? Ada probiotik mungkin selamat tapi tak berkesan pun. Selamat makan, oh tak ada kesan mudarat tapi ada bawa kebaikan tu tak ada rupanya. Hanya selamat saja. Ada yang berkesan tetapi tak selamat. Oh, rupanya ada berbahaya. Ada juga. Jadi masalah juga kita nak pastikan probiotik kita itu dia berkesan dan selamat. Yang keempat, kita nak pastikan bakteria baik kita ambil ni dia ada kekuatan dia. Dia ada kekuatan dia. Bukan bilangan strain yang banyak. Contoh kan, dalam satu produk prebiotik, kadang-kadang ada banyak jenis bakteria baik. Ada sampai 3, 4. Adakah semakin banyak bilangan bakteria baik itu jenis dia, adakah semakin kuat? Tidak. Belum tentu. Kadang-kadang ada konflik antara satu bakteria strain dengan bakteria lain. Contoh. Contoh dalam bakteria, dalam kita punya lactoberry contohnya, ada dua strain kan. Tak banyak, dua je. Dua-dua ni pun dah cukup dah. Dah saling memperkuatkan. Tidak ada apa, macam kita panggil apa, clash lah dia punya.
manfaat dia, fungsi tidak ada. Tidak ada macam bawa mak keburukan sesuatu sama lain, tidak ada. Memang digandingkan gandingan yang sesuai. Yang kelima, kualiti lebih utama dari kuantiti. Ada orang kata kuantiti banyak lebih baik. Ada orang kata kualiti lebih baik. Mana satu? Yang keenam, pastikan prebiotik yang dikeluarkan tu mematuhi syarat dan peraturan. Dia ada rule dia. Dia tak boleh keluar, jual macam tak boleh. Dia ada cara dia, dia method dia. Yang ketujuh, ada tak kandungan gula, sugar pula tu. Kandungan gula ataupun bahan-bahan yang mengakibatkan alahan dalam probiotik ini. Itu masalah juga. Dan yang ke-8, probiotik itu yang diambil itu, adakah dia bersifat makanan atau nutrisi? Mana satu? Ha. Beza. Kalau makanan dia macam ada bahan-bahan lain tambahan. Sebab dia makanan. Macam kita makan kan. Makan contoh kita makan roti kan. Bila dia ada komposisi lain. Tepung sebagai bahan-bahan lain. Dia bukan khasiat satu benda saja. Kalau nutrisi lain. Nutrisi kalau probiotik probiotik. Dia tak ada tambahan lain. Tambahan benda lain. Dan yang kesembilan. Adakah probiotik ini dibungkus dan stabil dalam simpanan? Itu kita nak tengok. Adakah kita dapat memilih bakteria baik yang betul berdasarkan 9 kriteria ini? Mari kita tengok. Baik, kita ambil contoh lactoberry. Ya. Lactoberry ini mengandungi dua strain bakteria baik yang telah terbukti dalam kajian saintifik. Apa buktinya? US FDA telah ada beberapa senarai strain bakteria yang boleh, yang selamat digunakan. Antaranya ialah yang terbaik ialah Bifidobacterium lactis dan Bifidobacterium longum yang ada dalam lactoberry kita ni. Kerana dua bakteria baik ini diklasifikasikan sebagai GRAS, iaitu ni secara amnya dikenal pasti sebagai selamat. Kerana dia selamat digunakan oleh semua orang kebanyakannya secara terus. Kemudian tiada side effect. Setakat ini sangat jaranglah berlaku side effect. Orang kata side effect kan jarang sangat, rare lah. Kan nak kata tak ada mustahil. Tapi setakat ini kalau tengok untuk lactoberry setakat ini tidak ada side effect lah yang ditemui kan, yang dilaporkan. Okey, baik. Kemudian macam mana kita nak tengok, nak pastikan bahawa satu bakteria itu baik. Antaranya ialah sesuatu bakteria baik ini dia mesti masuk dalam tubuh badan kita, dia boleh duduk dan dia keluar. Dia boleh tengok jumlah dia masuk dia keluar tu sama ke berbeza? Kan? Macam ni. Baik. Dalam gambar kartun dia kata, prebiotik ni tanya pada usus kan, bolehkah kami bertahan dalam sekitaran usus ini dan selamat sampai ke destinasi? Probiotik pun takut. Kalau masuk perut kan mati, dia asid perut kan. Jadi kata usus kata apa? Usus kata kamu semua boleh lihat kajian klinikal, dapatan kajian klinikal di jadual sebelah. Okey. Dalam kajian ni dia buat dua kajian jenis jenis strain bakteria. Satu Lactobacillus, satu Bifidobacterium yang sama seperti spesies dalam lactoberry kita. Selepas 12 minggu, minggu ke-12 kan. Minggu pertama ni jumlah yang diberikan pada satu kumpulan orang individu lah, sekumpulan orang. Maka setelah 12 minggu kan, ada sebab lah kenapa 12 minggu, bukan sebulan. 12 minggu ni bersamaan dengan berapa bulan? 3 bulan. So, dapatlah hasil yang sangat signifikan. Apa kesimpulan boleh dibuat? Bahawa peningkatan kandungan bakteria, Bifidobacterium dan Lactobacillus dalam najis. Dia tengok dalam najis ni. Ada tak berapa banyak kadar bakteria ni? Sampai satu sekali. Secara langsung membuktikan bahawa strain bakteria yang baik ini sebenarnya dia boleh lalu dalam usus kita. Dia masuk mulut kita sampai dia keluar balik tu, dia hidup. Ha, dia hidup. Dia hidup. Walaupun tak hidup semua, tetapi kita nampak katakan yang masuk itu dalam 3 ataupun 4 bilion kan. Dan bila keluar tu, dia keluar dalam 1.4 lebih kurang 14 bilion keluar plus minus. Nak menunjukkan bahawa dia bukan sekadar masuk dan keluar, tetapi dia masuk dan dia boleh duduk satu tempoh dalam perut tu, dia membiak. Sebab memang tujuan kita makan probiotik ni bukan sekadar nak masuk duduk banyak tu saja, tapi nak membiak. Nak bakteria baik ni membiak. Sebab orang makan kadang-kadang sekarang ni, contohnya kita sekarang ni, mungkin bakteria baik dalam perut kita ni tak capai lagi tak keseimbangan. Mungkin ada orang 50, ada orang 60, ada orang 70.
Jadi bila kita makan probiotik ni, kita nak tingkatkan balik kandungan bakteria baik dalam dalam usus kita. Jadi situ dia membiak. Tuan-tuan jangan takut. Bukan dia membiak jadi pokok. Tidak. Dia membiak ni jadi banyak probiotik ni. Ya, jangan bimbang tumbuh daun, tumbuh buah. Tidak. Bukan. Supaya seluruh usus kita ni yang melengkau berjalan semua ada probiotik. Dia berjalan semua pergi. Dia tak duduk setumpuk-setumpuk. Tidak. Duduk semua sekali. Tujuannya supaya setiap makanan yang diproses lalu dalam usus ni semuanya berhadapan dengan akan melalui mikroorganisma usus. Kalau yang placebo yang tak berkesan tak efektif dia tak akan dapat hasil result macam ni. Nampak tak bahawa terbukti bahawa strain Bifidobacterium ini dan juga Lactobacillus ini ialah strain bakteria yang baik yang masuk dalam sampai lalu perut dan boleh keluar balik. Hidup lagi dekat najis tu. Nampak tak? Bila hidup kat najis dalam perut masih ada lagi lah. Sebab berlaku pembiakan tu berjaya dalam tempoh 12 minggu. Okey, baik. Okey. Sekarang kita tengok. Apakah fungsi dan keberkesanan lactobacillus kita ni, probiotik kita ni? Baik, pertama ialah bila kita masuk saja probiotik ataupun lactoberry dalam mulut kita ni, dia buat manfaat apa? Pertama, mengurangkan kekerapan jangkitan pada saluran pernafasan kita. Kedua, dia memperkuatkan sistem imun kita. Sistem imun kita. Yang ketiga, memperbaiki alahan alergik. Bahkan juga ada kajian menunjukkan dia mengurangkan risiko alahan alergik pada bayi yang baru lahir. Nampak tak? Selamatnya lactobacillus kita ni dia boleh bagi makan pada bayi yang baru lahir. Kalau kita nak bagi Yakult tak? Contoh, bukan Yakult di sini, Yakult di planet Mari. Nak bagi makan pada baby. Belum tentu lagi kita berani bagi. Belum tentu lagi sesuai dekat bayi. Ataupun probiotik lain. Belum tentu lagi. Tapi kita dah terbukti selamat. Boleh bagi pada bayi yang baru lahir. Tuan pernah bagi tak? Saya pernah bagi pada baby. Tujuannya supaya dia mudah untuk berak. Bila bayi tu hari pertama tu dia boleh berak, dia boleh discharge hospital. Itu petanda dia okey, sihat. Nampak tak? Okey, baik. Dia boleh serap dan dia boleh berak. Okey, bahasa mudahnya. Yang seterusnya adalah yang keempat, mengurangkan risiko jangkitan paru-paru. Tambah cuaca sekarang keadaan jerebu. Penyakit datang berbagai-bagai dari segi infection yang kita paru-paru. Maka sangat bantu lactobacillus ini untuk mengurangkan risiko jangkitan paru-paru. Seterusnya memperbaiki peras gula dalam darah. Oh, pelik kan? Orang kata strawberry manis. Tapi bagaimana boleh memperbaiki peras gula dalam darah? Inilah fungsi bakteria baik. Dia berkomunikasi dan mampu membantu untuk memperbaiki peras gula dalam darah. Okey. Seterusnya ialah melindungi organ hati dari toksik dan alkohol. Bila dia masuk pada atas mulut kita lalu kat sini sampai pada perut, pergi pula pada pankreas, lalu pergi dekat liver pula, maka dia memperbaiki, melindungi organ hati kita daripada toksik. Penting kan peranan dia. Yang seterusnya adalah mengurangkan ketidakselesaan pada gastro usus kita. Kalau rasa tak selesa lepas makan di kedai, restoran, rasa tak sedap perut, ambil lactoberry. Ambil cari dalam beg kita, ambil lactoberry. Sebab tu lactoberry ni sentiasa dibawa ke mana saja dalam beg kita, dalam purse kita kan. Dalam dalam poket ke kan, dalam beg duit kita bawa. Sebab dia sebagai first aid kita kalau berlaku ketidakselesaan. Kan? Okey. Kemudian serta langsung aktiviti juga mampu untuk bantu sembuhkan ulcer perut. Ada orang sering masalah pedih perut, bloating lah, sedawa memanjang kan. Makan ni tak makan pedas tak boleh, ada pedih sepedih perut. Maka Lactoberry mampu untuk bantu sembuhkan ulcer perut. Seterusnya ialah menyingkirkan toksin dan bahan penyebab kanser. Bukan bukan sembarangan. Ya, lactoberry mampu membantu untuk menyingkirkan toksin serta bahan penyebab kanser. Penting-penting peranan probiotik mikroorganisma usus yang baik. Dia boleh mampu untuk menyingkirkan bahan-bahan penyebab kanser dan menyingkirkan toksin. Ini bukan cakap tanpa tanpa ada kajian evidence. Nanti saya tunjukkan kajian-kajian yang telah dilakukan membukti bahawa boleh menyingkirkan bahan penyebab kanser. Dan yang seterusnya adalah mengekalkan kesihatan usus kita, memperbaiki masalah sembelit.
cirit-birit, sakit perut, dan gastroenteritis. Okey, baik. Apakah kandungan dalam lactoberry selain daripada bakteria-bakteria baik? Okey, dalam lactoberry kita ada prebiotik. Tadi probiotik. Ada juga prebiotik iaitu makanan, sumber makanan untuk probiotik. Sebab bakteria baik duduk dalam sachet kita tu untuk dia survive mesti kena ada prebiotik makanan. Sebab dia hidup. Dia hidup. Nampak serbuk, nampak macam tak hidup, dia hidup. Antaranya dia perlu antara prebiotik yang terkandung dalam lactoberry kita ialah serbuk cranberry. Dia mengandungi antosiadin, antosianidin yang dapat mencegah ancaman bakteria E. coli yang selalu hidup pada saluran kencing. Orang yang ada masalah saluran kencing, jangkitan kuman, bakteria pada saluran kencing. Maka puncanya antaranya 80-90% datang daripada bakteria E. coli. Maka serbuk cranberry ini adalah kandungan istimewa yang dapat menghalang kuman E. coli daripada melekat di saluran kencing sekaligus mengelakkan jangkitan. Kalau orang ada masalah kencing tak lawas kan, kencing tak lawas, ambil lactoberry ya, untuk membantu mengatasi masalah kencing tak lawas. Kejap kencing-kencing kan. Okey, seterusnya serbuk raspberry berkesan untuk mencegah sembelit, turut membantu selain pada probiotik, serbuk raspberry bantu mencegah sembelit. Dan yang seterusnya serbuk beri biru, blueberry bahasa orang putih dia. Merupakan satu khasiat untuk anti penuaan semula jadi, antioksidan, dapat menghapuskan radikal bebas, menggalakkan penyingkiran sisa metabolisme. Ini antara fungsi dia. Di samping sebagai prebiotik, juga ada khasiat lain. Nampak tak? Okey, baik. Ini antara kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap bakteria-bakteria, strain bakteria baik yang digunakan. Yang ni kita nampak ada manfaat kesihatan yang mampu merawat masalah tertentu. Antaranya masalah sembelit. Untuk masalah sembelit. Kalau bakteria dalam kita punya lactoberry di sini, Bifidobacterium bifidum dengan Bifidobacterium longum. Kajian telah dilakukan antaranya bukti dia mampu untuk membantu orang dewasa dan penyakit orang pesakit tua yang mengalami masalah kronik, constipation, sembelit. Maka meningkatkan lagi memudahkan dia untuk buang air tanpa perlu memaksa lah. Kemudian membantu juga orang yang ada masalah, orang pesakit Parkinson yang sembelit kerana suka untuk usus dia, masalah usus lah untuk untuk membuang, maka dapat membantu orang yang berikut yang demikian. Kemudian masalah diarrhea, cirit-birit. Antara kajian untuk strain bakteria kita Bifidobacterium ini, dua ni, pertamanya sangat-sangat signifikan membantu orang yang diarrhea ini, terutamanya orang yang lepas kemoterapi kan. Kemoterapi, Masya Allah, hebat kan. Kemudian orang yang ada kesan sampingan daripada antibiotik kan. Kemudian dapat juga membantu mengatasi masalah diarrhea. Kanak-kanak yang mengalami diarrhea akut kan juga dapat membantu dengan mengambil dengan strain Bifidobacterium ni tadi. Bahkan uh, tidak orang yang kronik kan, kronik diarrhea berhari-hari bila ambil lactoberry, maka dia pulih, beransur pulih. Okey. Kemudian yang ketiga, masalah fungsi usus kan, fungsi usus yang tidak baik. Kalau dalam strain bakteria kita ni, Bifidobacterium bifidum dengan longum ini, terbukti dapat meningkatkan masalah tersebut, terutamanya pada pesakit-pesakit yang duduk di ICU, yang ada masalah untuk buang air, susah untuk makan kan, susah untuk makan, maka dapat membantu. Juga pesakit yang ada masalah kolateral yang baru saja lepas pembedahan kanser kolateral, yang ada masalah kanser kolateral, maka probiotik mampu mengembalikan fungsi usus kepada normal dan mampu untuk mempercepatkan recovery, pemulihan dan menyingkatkan tempoh di hospital. Kalau kita ada kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang berada di hospital kerana masalah usus, bagi lactoberry. Kalau dia memang mampu untuk membantu cepat dia recovery, bahkan dia insya Allah cepat dia keluar dari hospital tu. Nampak kan? Bukan sekadar untuk kita yang sihat,
untuk orang yang sakit lagilah membantu. Dan seterusnya yang keempat, manfaat dari segi immunomodulation, penyelarasan sistem imun kita. Okey. Kalau dalam strain bakteria kita ni, Bifidobacterium bifidum dengan longum ini, dilihat, diuji pada kesannya pada pesakit kanser kolorektal. Bila mengambil ni, nampak kesan kurangnya radang, reduce the level of inflammatory. Dan nampak proses penyembuhan tu lebih lebih baik. Begitu juga dengan orang yang ada masalah psoriasis, ya, psoriasis, masalah chronic fatigue syndrome, masalah ulcer di usus, juga ada penambahbaikan, ada kesan baik untuk mereka. Kemudian orang yang ada masalah kencing manis tahap kedua, ada improvement dari segi pertamanya, fungsi buah pinggang lebih baik. Orang yang mengambil insulin jangka masa yang panjang, bila mengamalkan probiotik ini, maka akan mampu untuk bantu kurangnya pergantungan pada suntikan insulin dan mampu untuk memulihkan uh, masalah insulin dalam kalangan mereka. Juga mampu untuk membaik pulih fungsi buah pinggang. Sebab salur kencing manis ni memang dia akan memberi kesan pada buah pinggang. Ya. Nampak tak besarnya manfaat probiotik? Ya. Dan seterusnya ada juga membantu untuk orang yang ada masalah yang lain lah, seperti prospagandia glukos. Ini tak kena mengena dengan kita lah. Yang ni je, yang saja yang kedua ni, buah pinggang dengan insulin. Dan weight loss. Orang nak kurus ni, kan, cari jalan nak kurus. Macam mana nak kurus? Beli ubat kurus lah. Sebenarnya probiotik sangat membantu untuk mengurangkan berat badan, weight loss. Ada kajian telah dilakukan bahawa uh, sangat signifikan bahawa bila diberi pengambilan bakteria berikut ini, seperti Bifidobacterium bifidum, longum, juga strain bakteria dalam kumpulan ini, maka didapati dapat membantu untuk digunakan sebagai terapi untuk menurunkan berat badan, weight management. Nampak tak, digunakan sebagai terapi untuk menurunkan berat badan. Bukan calang-calang. Kalau orang yang ada memang betul-betul ada intention untuk kuruskan badan, fokus pada pengambilan bakteria probiotik ini. Sebab kadang-kadang senaman-senaman tetapi usus masih problem, usus rasa lapar, makan, makan, makan. Sedangkan sebenarnya kita cukup makan, tapi rupanya ada masalah juga dari segi lain. Masalah usus kita tak ada probiotik. Ya, okey, baik. Baik. Kemudian ada isu pun juga anti probiotik. Sebab kalau di pasaran ada yang ada yang promote, oh, dia punya probiotik ni banyak 30 bilion, dia ni 4 bilion, macam-macam. Tapi mana lebih penting sebenarnya? Adakah kualiti atau kuantiti? Mana lebih bagus? Baik. Kriteria probiotik yang bagus ialah sebenarnya berkualiti. Yang pertama, dia mampu untuk bertahan dengan keadaan lasak dalam saluran sistem penghadaman kita yang asidik, yang ada macam-macam benda lain yang masuk dalam perut ni. Dia mampu tahan lasak, dia rasak, ya. Dan yang kedua, dia mampu sampai dengan selamat. Dia bukan boleh masuk, boleh tahan lasak, tapi dia hidup. Dia hidup. Ni kadang masuk tapi mati dah rupanya. Keluar-keluar dengan najis, dia dah bakteria yang mati. Dia penting dua ni. Dia tahan lasak dan dia boleh sampai selamat ke dalam usus kita. Ha, baik, dalam kita punya lactoberi, banyak mana sebenarnya bakteria baik dalam kita punya lactoberi. Okey, dalam kita punya lactoberi, satu sachet lactoberi ni, dia beratnya 2 gram. Dan setiap gram mengandungi berapa? Mengandungi 2 bilion sel hidup. Mengandungi 2 bilion sel bakteria baik. Jadi kalau ada 2 gram, maka ada 4 bilion. Satu sachet tu ada 4 bilion sel hidup bakteria baik. Cukup tu, cukup. Baik. Sebab dia berkualiti. Dia tak boleh banyak, dia berkualiti. Baik. Apakah yang aspek lain kita kena tengok bahawa prebiotik kita ni, prebiotik pula, probiotik kita ni, dia tahan lasak, boleh sampai dalam perut, sampai dengan selamat ke destinasi ususnya. Sebab apa?
sebab teknologi berbilang penyalutan pada probiotik ini. Kerana teknologi penyalutan pada probiotik lactobacillus ini dia berbilang lapisan. Dan dia boleh tahan menyamai suhu badan. Dia boleh tahan suhu badan. Kalau suhu badan kita berapa biasanya? Normal. Kan? Jadi kita punya probiotik dia boleh hidup dalam suhu badan tersebut. Antara kelebihan teknologi berbilang penyalutan yang ada pada lactobacillus ini adalah dia boleh tahan asid perut, asid gastrik. Dia boleh simpan lebih lama melepasi asid gastrik dan hempedu sampai ada usus kita tu sampai keluar balik pun ada hidup lagi. Yang ketiga, probiotik kita ni dia kekal aktif. Dia bukan aktif, lepas tu mati, ataupun tidur, pasif, betul tubuh keluar kat tahi. Tidak. Dia kekal aktif sejak daripada dalam sachet tu lagi masuk dalam mulut kita sampai usus kita. Dan dibebaskan dalam saluran usus bagi mencapai peningkatan daya imun. Dan bahan penyalutan yang menyalut probiotik ini ialah serat prebiotik. Yang menyalut probiotik bifidus tadi ialah serat prebiotik yang terdiri daripada oligosakarida semula jadi berasaskan tumbuhan. Jadi nampaknya bila ada macam ni dia stabil. Pembiakan bakteria kita akan stabil masuk dalam usus kita dan dia tidak akan cepat dikeluarkan bersama najis. Jadi bila masuk dalam usus kita, bakteria baik tadi boleh membiak hidup dengan stabilnya tanpa ada sebarang kesulitan masalah dan dia tak cepat keluar. Dia boleh hidup lama kan sampai masa dia cukup kuantitinya dia akan keluar. Cukup ratio dia 85 15 dia akan keluar. Okey. Okey, apa lagi kelebihan? Apa lagi yang menunjukkan kualitinya kita punya probiotik? Kita punya dibungkus oleh pembungkusan lapisan aluminium. Kalau orang tanya kenapa saya pun juga tertanya juga kenapa tak buat tablet? Kenapa tak buat dalam bentuk kapsul? Kan? Kenapa? Baik, pertamanya kelebihan dibuat dalam bentuk sachet lapisan aluminium ni, pertama dia tahan haba. Tadi lactobacillus itu sendiri tahan haba dah. Lactobacillus itu sendiri dia boleh masuk dalam perut, dia tahan asid perut, dia boleh hidup dalam suhu badan dan bila kita balut dengan ni, kita packaging dengan lapisan aluminium tadi, dia extra protection. Dia boleh tahan haba di luar environment persekitaran ni. Tapi dengan syarat, janganlah duk jemur dengan panas. Jangan duk letak atas dashboard. Maknanya masa kita simpan dalam beg, simpan dalam pers kita kan. Dia masih hidup lagi. Dia resist tahan. Yang kedua ialah tahan haba ni juga bermaksud uh, keadaan dalam tu pun kekal. Keadaan di dalam packaging tu kekal. Dia tak terpengaruhi oleh haba di luar sana. Okey, yang kedua ialah mencegah pengoksidaan. Bila buat packaging macam ni, dia tercegah daripada keras. Kalau teroksida ni, kalau benda teroksida ni, contoh macam, kalau contoh Milo lah. Milo susu. Kalau tak tutup rapat, lama-lama jadi apa? Keras. Keras. Dia teroksida tu, tentang teroksida. Jadi kita punya lactobacillus ni, dia dapat dielakkan daripada teroksida. Dia tak keras kan. Yang ketiga, mencegah kelembapan. Kadang-kadang cuaca kita berubah panas hujan. Jadi kalau perubahan cuaca pun macam mana sekalipun kita simpan, dia tak berkulat. Sebab kandungan lactoberry dalam tu dia tercegah, terlindung daripada kelembapan. Tu kelebihan packaging aluminium macam ni. Okey, kalau dalam botol ni kos kos dan risiko pun banyak untuk terdedah daripada kelembapan, pengoksidaan. Kalau terlupa tutup pula, ambil satu lupa tutup pula. Tambah budak-budak main pula jadi macam-macam kan. Terdedah pada risiko ni. Yang keempat, melindungi daripada terkena cahaya matahari secara langsung. Kalau buat kapsul mungkin botol kaca mungkin terdedah pada cahaya matahari. Ha, Okey, baik. Kemudian yang kelima, susah nak bawa juga kan kalau botol kapsul sebagainya. Yang kelima, melindungi daripada tindak balas asid atau alkali dari luar. Environment sekitar keliling ni mungkin ada asid atau alkali kan. Bila dalam packaging aluminium ini, dia terlindung daripada tindak balas asid atau alkali di luar. Dalam kajian Profesor UKM ni, dia kata sebenarnya yang terbaik ialah cara probiotik yang terbaik dibungkus ialah dia dibungkus individually pack macam ni. Macam untuk sachet kita ni. Itu yang paling baik sekali. Setiap satu. Nak ambil satu sachet satu hari.
Itu yang terbaik. Sebab kita memang dia terjaga daripada contamination, daripada tercemar satu sama lain. Packaging untuk esok, lusa sebagainya, dia tak tercemar dengan pengambilan hari tersebut. Ni kalau buka-buka mungkin yang kita dedah pada pelbagai benda. Kan? Pelbagai benda terlupa tutup dan sebagainya. Selamatnya packaging macam ni. Satu persatu, satu sachet, satu sachet. Dan probiotik yang terbaik, kata profesor ialah dalam kajian, tak perlu simpan dalam peti pun. Kalau tengok ada di pasaran, ada yang simpan dalam peti kan. Itu belum tentu lagi probiotik yang lasak. Kita tak perlu simpan peti pun, boleh ambil kat rak je. Kan? Okey, tak perlu simpan dalam peti. Okey, baik. Contoh di pasaran. Kan? Banyak di pasaran pelbagai probiotik. Harga pun mahal-mahal juga. Kalau yang murah di kedai, biasa tengok dalam botol air ni kan, tengok dia kata apa. Dia ada gula. Satu botol tu ada gula. Lebih kurang 5 gram. Minimum 5 gram. Kan? Cuba bayangkan. Kita makan gula pula 5 gram. Kita tak nak gula. Ni yang jenis kurang gula ni. Kurang gula. Tapi ada gula juga. Macam mana nak makan bakteria baik tapi ada gula? Kita tak nak gula. Gula ni antara benda yang boleh menyumbang pada penyakit kita. Kan? Kemudian suhu maksimum pula. Suhu maksimum 10 degree, 10 darjah Celsius. Tapi bila kita bawa keluar tu, kita tak makan terus simpan kat troli. Lepas tu masuk dalam kereta. Kalau terlupa kan berjalan sana sini. Macam mana keadaan bakteria baik dalam botol tersebut? Sebab kalau culture budaya di budaya di Masya Allah, budaya di tempat lain, negara lain, contoh di Jepun, di tempat lain, biasa dia orang ni kalau prebiotik ni dia orang ambil daripada peti, dia orang minum terus. Hatta yogurt pun ambil pada peti, minum terus. Tapi kita kan kalau minum terus lupa bayar pula, kan? Oh, sedap sedap, lupa bayar pula, duit tak ada pula. Kita tak boleh buat macam tu, kan? Itu budaya kita tak sesuai. Nampak sangat dah susah nak bawa di mana-mana sahaja. Sebab kena pastikan suhu antara range 0 degree hingga 10 degree. Susah kan? Yang untuk cair. Yang ni mahal pula. Kan? Okey. Kemudian, uh, antara kandungan lain yang penting dalam kita punya lactoberry ni adalah bahan pemanis yang kita panggil isomak. Sebab kalau tengok di cranberry, berry-berry ni semua masam-masam sebenarnya kan? Masam-masam. Tapi macam mana boleh rasa manis, sedap. Kanak-kanak pun suka lactoberry ni. Kan? Antaranya adalah sebab ada isomak. Isomak ni apa sebenarnya? Okey, isomak ni kalau tengok sini dia ada isomak INS953. Belakang tu kod pattern. Maknanya isomak yang ada kod ni yang telah disahkan selamat lah, dipakai untuk orang awam kan, bukan dalam kajian. Sebab ada isomat ni, kadang takut banyak orang buat isomat kan, tapi siapa yang boleh pastikan isomat yang buat tu betul-betul isomat. Jadi didaftarkan, disahkan, dipatenkan. Ini kod dia lah INS953. Maka isomat yang ada dalam tubuh kita ni ialah pemanis tanpa gula, tidak berkalori. Yang kedua, pesakit diabetes boleh ambil tanpa risau. Tanpa risau, takutlah naik gula. Tak, tak ada. Sebab dia bukannya memberi kesan pada gula dalam darah. Tidak. Dan isomat ni kelebihannya dapat merangsang aktiviti dalam usus. Ya, melembutkan sisa najis. Kalau susah nak berak, ada orang kampung kata tak keras. Makan ni. Budak mengeram je. Budak-budak mengeram nak buang air. Bagi lactoberry. Melembutkan sisa najis. Mengurangkan sembelit. Lebih susah nak berak, senang nak berak. Menggalakkan pembiakan bifidobacterium. Jadi kalau ambil ni, dia menggalakkan lagi pembiakan bakteria baik dalam perut kita. Yang ketujuh, mencerdaskan lagi pergerakan mikroorganisma di dalam usus. Sebab mikroorganisma dalam usus kita ni dia perlu bergerak. Sebab dia aktif, kena aktif. Dia tak boleh duduk situ kan. Dia maknanya dia pasif. Dia mencerdaskan lagi mikroorganisma. Bila dia cergas, dia boleh membiak. Begitu. Yang ke-8, lantas bila semua ni berlaku, dia akan meningkatkan kesihatan saluran usus kita. Penting komposisi asomat ni. Baik, ada juga orang yang bertanya, risau. Asomat ni bahaya ke kalau ambil banyak-banyak? Sebab ada orang ambil lactoberi banyak. Ada orang 10, ada orang sekotak sehari. Kan? Sekotak sehari makan. Bila orang, sebenarnya orang yang orang yang ada masalah kesihatan, orang yang ada masalah alah yang kronik, orang yang tengah merawat tubuh badan dia. Jadi dia mengambil probiotik yang sangat banyak.
Boleh ke? Selamat ke? Baik, satu kajian dibuat oleh McKinnon yang dipublishkan, diterbitkan dalam Journal of Dentistry antarabangsa. Katanya dalam kajian beliau, kadar maksimum pengambilan maksimum air somat bagi dewasa ialah 50 gram sehari. Manakala kanak-kanak 25 gram sehari. Itu kadar maksimum. Tapi persoalannya pula, berapa berat air somat dalam lactobacillus kita ni? Okey. Pernah dong kira tak? Okey, baik. Ini kita buat anggaran. Saya pernah kira. Okey. Macam mana saya kira? Baik, begini sebenarnya. Okey. Tuan-tuan nampak tak dalam kat kotak ni, kat kotak kita ni, dia tulis senarai, senarai susunan bahan-bahan yang terdapat dalam lactobacillus kita. Dan susunan ini sebenarnya dia akan buat saja-saja. Ini ialah peraturan dan syarat untuk menulis kuantiti kandungan bahan dalam satu produk, dia mesti ikut komposisi. Ini syarat-syarat ditetapkan oleh standard piawaian, SIRIM, halal, uh, ataupun satu lagi standard apa, HACCP kan. Banyak persijilan nak dapat ni, dia ada syarat-syarat ni. Mesti susun di belakang ni, susunan ni ikut dia punya komposisi dia. Sebab tu bukan sahaja susun. Maknanya yang pertama ini sebut cranberry paling banyak. Sebut cranberry kurang sikit pada yang cranberry. Ini susun 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ketujuh. Mana yang ketujuh ni, yang ketujuh ni adalah yang paling sikit, yang paling sedikit. Ha. Saya tahu maklumat ni pun sebab daripada kawan saya, dia memang ada kerja, dia bekerja di bahagian audit halal, audit halal JAKIM. Tanya dia apa penting ke belakang susunan ni, penting sebenarnya. Dia bukan sesaja. Sebab tu kalau tengok bahan depan tu nombor satu tu sugar banyak, gula memang banyak lah tu. Ya, hati-hatilah tengok nombor satu tu apa depan dia. Okey, baik. Okey, jadi macam mana kita kira? Okey, bila saya gunakan bantuan ChatGPT AI, guna-guna bantuan ChatGPT AI, macam mana saya nak kira komposisi ni, maka komposisi asomat yang ada dalam satu sachet Lactoberry ni, anggaran dia adalah antara 2% hingga 4%. Kalau semua sekali ingredient daripada serbuk raspberry sampai last sekali asomat ni, kita kira sebagai 100%. So, komposisi dipecahkan, maka dikira oleh ChatGPT AI ini anggarannya sekitar antara 2% hingga 4%. 4% itu maksimum lah, dalam satu sachet. So, berapa berat ni sebenarnya 2%, 4% ni? Saya ambil yang maksimum 4% tu. Untuk selamat lah, safety kan, safety barrier. Okey. 4% ini menyamai dengan 0,08 gram isomal per sachet. Satu sachet itu ada 0,08 gram. Okey, berat satu sachet Lactoberry itu, tak ada pula saya Lactoberry sini. Berat satu sachet Lactoberry ini 2 gram. Satu sachet beratnya 2 gram. Jadi asomat ni hanya beratnya 0,8 gram sahaja. Jadi bermaksud satu kotak Lactoberry, satu kotak Lactoberry ada 30 sachet. Dan satu kotak ini, 30 sachet ini bersamaan dengan berapa gram air somat? Bersamaan dengan 2,4 gram air somat untuk satu kotak lactoberry. Tak banyak pun 2,4 gram air somat untuk satu kotak lactoberry. Jadi, berapa kotak boleh makan maksimum satu hari? Kalau kita kira-kira bahawa orang dewasa maksimum boleh makan 21 kotak lactoberry. Lepas ni boleh makan lah 10 kotak strawberry. Kan? Okey, baik. Dan kanak-kanak pula boleh makan maksimum 10 kotak sehari. Ni sehari ni, cerita sehari. Jadi setakat ni tak ada lah orang makan sampai 10 kotak sehari. Kalau dalam Johor pun ada kita punya SVM kita kan, Nuraini. Dia makan uh, dalam lebih kurang 10 kotak sehari. Tak sampai lagi 21 kotak. Ha. Sihat tak sekarang? Sihat. Alhamdulillah sihat. Tak ada masalah. Sekarang tidak ada sebarang laporan bahawa ada masalah kesampingan pada air somat ni. Sebab kita tahu air somat tadi apa? Air somat tadi ialah pemanis semula jadi. Ya? Okey, baik. Okey. Ah, Tuan-tuan tahu tak siapa yang hilangkan kita punya lactoberry ni? Siapa sebenarnya? Tuan tak kita ambil tahu. Kalau kita baca di kotak,
Yang menghilangkan laktoberi kita ini sebenarnya ialah syarikat yang bernama Orient Laboratories yang Berhad, bukan Shanghu. Kenapa? Sebab untuk packaging laktoberi ini memerlukan satu kepakaran yang khusus. Bukan boleh main packaging, tidak. Dia kena ada peralatan yang khusus, persekitaran yang khusus, kilang yang khusus, kepakaran yang khusus untuk memantau kualiti. Jadi Orient Laboratories yang Berhad ni sudah 27 tahun pengalamannya untuk menghilang makanan kesihatan, mendapat persejilan ISO 9001, ada persejilan HACCP daripada KKM, halal, dan di menerima anugerah Excellent Asia Pasifik daripada tahun 2007, tahun 2021 sampai 2023. Dan syarikat ni juga didaftarkan sebagai fasiliti yang memenuhi piawaian FDA, juga layak untuk menghilangkan makanan NASSAA Certified Organic. Bukan calang-calang hilang ni lah. Memang ada kepakaran dia. Syahhu, kalau Syahhu nak ada macam ni kat Malaysia, kos sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Kepakaran, tanpa kepakaran memang lebih baik kita bagi pada orang yang lebih ahli, lebih berpengalaman. Bahkan orang yang lebih tradisi ni bekerjasama dengan banyak IPT untuk dalam bidang penyelidikan yang melibatkan mikroorganisma. Okey. Sikit lagi nak habis dah. Nampak tak? Okey, ni antara kepentingan SACCP tadilah, nak memastikan standard kita punya ni standard international, boleh dipasarkan global, selamat, ya, terjamin kualiti. Okey, baik. Okey. Jadi berdasarkan kriteria 9 kriteria tadi, kita nampak bahawa kita jenis bakteria yang betul, ada bukti klinikal, seimbang antara berkesan dan selamat, ada kekuatan bakteria yang tersendiri kita punya kuat. Kita punya lebih kualiti walaupun kuantitinya hanya 4 bilion sahaja. Dan kita mematuhi pembungkusan, kita punya probiotik ni mematuhi syarat-syarat dan peraturan dari segi pembungkusan, penjagaan, sustain dia boleh sampai masuk perut sampai keluar balik. Dan kita punya tidak ada gula, tidak ada bahan-bahan alahan. Dan kita punya probiotik ni memang sebenarnya nutrisi, bukan makanan yang ada gula, ada bahan pengawet yang lain. Dan kita punya probiotik dibungkus dan stabil dalam simpanan. Maknanya duduk dalam packaging aluminium tu, dia stabil. Dia tak rosak. Dia boleh guna, masuk dalam mulut pengguna sampai keluar seperti mana asal asal keadaan dia. Okey. Jadi, apakah kesimpulan yang kita boleh belajar pada sesi ini? Pertama, kita mengenali bahawa pentingnya mikroorganisma usus dan peranannya. Dan yang kedua, kita belajar bahawa adanya hubungan antara mikroorganisma usus dengan otak kita. Bukan sekadar usus semata-mata, tapi dia membantu, dia ada hubungan antara fungsi otak kita tadi. Yang ketiga ialah kita boleh belajar mengenal pasti mana satukah probiotik yang terbaik untuk menjaga kesihatan kita. Dan yang keempat, kita boleh belajar bahawa banyak kebaikan yang boleh kita dapat untuk kesihatan dengan probiotik. Dan yang kelima, benda-benda yang kita belajar hari ini, jangan sekadar kita belajar hari ini, tapi kita kena kongsi pada semua orang, supaya semua orang dapat jaga usus dia. Dan secara tak langsung, tuan-tuan, boleh jana pendapatan. Jadi, kita punya strawberry ni, satu kotak ni ada 30 sachet. Harga sekotak RM70. Harga bukan ahli RM84. Dan point value untuk satu kotak ni 56 PV dia. Ha. Kita bayangkan bahawa bagaimana kalaulah kita gunakan lactoberry ini sebagai satu plan seperti mana kita buat green tea, plan green tea kan? Plan green tea, plan coffee CO111 ni, kita tukar dengan lactoberry. Tahu tak bahawa saya telah buat kiraan awal kan, bahawa dalam bulan keempat kita dah boleh dana pendapatan 5 angka dah. 5 angka dah boleh jadi SVM dah bulan keempat. Kalau dia cari 5 orang, contohnya gitu. Tapi tak detail lagi. InsyaAllah minggu depan, kalau saya sempat siapkan perkiraan, ada peluang, mungkin minggu depan saya present pula tentang bagaimana dengan plan Lactoberry ini mampu untuk jana pendapatan yang lebih baik. Sebab ada orang kata green tea ni masalah lah. Ada orang tak ada gigi, ada orang tak pakai green tea banyak. Apa dia? Satu, satu seorang. Kopi pun payah, ada orang tak suka kopi kan. Tapi perut, semua orang ada perut kan. Semua orang ada usus kan. Dan semua orang nak usus yang sihat kan.
Maka kalau ambil satu kotak satu orang pun sebulan dah cukup baik dah sebenarnya. Cuba bayangkan kalau semua orang ramai-ramai kita kongsi dapat makan sekotak LTV sebulan lebih lagi bagus kan? Tambah lagi pendapatan dia. Okey, baik. Sebelum berakhir saya kongsikan beberapa quote motivasi. Kata saya ambil yang belah kiri ni lah. Hippocrates, ahli falsafah Greek. Kata dia semua penyakit bermula dari perut. Kemudian kata Edward Deming, seorang saintis, dia kata without data you are just another person with an opinion. Kalau kita bercakap tanpa data, dia hanyalah pendapat semata-mata, bukan fakta. Sebab saya suka kemukakan data dan fakta dengan bukti-bukti evidence. Supaya apa yang saya sebut malam ni, dia bukan pandangan saya semata-mata, suka-suka hati. Tidak. Dia satu data, satu ilmu, input, fakta yang perlu kita terima, kita hadam. Dan yang ketiga ialah sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. Keputusan ni mungkin kecil, tapi kesannya sangat besar dalam kehidupan kita kalau kita mengambil probiotik ni. Satu hadis yang kata Nabi SAW, tidak ada tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam itu mengambil apa yang dapat menguatkan tulangnya. Jika ia adalah sesuatu yang perlu diisi, maka 1/3 daripada perut itu ialah makanannya. 1/3 lagi daripada perut itu ialah minumannya. Dan 1/3 lagi untuk nafasnya. Untuk dia bernafas. Itu yang terbaik Nabi ajar. Hadis riwayat Tirmizi dinilai hasan sahih. Maknanya kalaulah kita isi perut kan dengan penuh tak jaga, yang tu tempat paling buruk sekali lah. Dia mengakibatkan diri kita jadi orang yang sangat teruk, emosi tak boleh kontrol, susah nak beribadat, susah nak bersosial dengan orang sebab perut kita tak baik. Kita isi makan, tak jaga pun makanan kita. Tapi kalau cukup, Nabi kata cukuplah kalau dia jaga perut ini, ambil apa yang dapat menguatkan tubuh badan dia, sesuatu yang berkhasiat, yang menjaga kesihatan dia. Itu maksud menguatkan tulangnya, yang beri manfaat pada kesihatan dia. Itu jaga pemakanan. Dan makan, jangan makan sampai kenyang, berhenti sebelum kenyang. Makan untuk hilang kenyang je, bukan makan untuk hilang lapar, hilang kenyang lah. Kan makan kan nak hilang kenyang kan. Makan hanya sekadar untuk hilang lapar. Dan minum air secukupnya. Sebagaimana makan tadi. Jangan kurang minum air. Dan simpan 1/3 lagi untuk bernafas. Kalau makan kenyang sangat, susah nak ibadat. Baca Quran, tak cukup nafas. Kita pernah dengar tak? Ada orang, perut itu rumah penyakit. Itu bukan hadisnya. Perut ialah sumber penyakit. Itu bukan hadis. Itulah kata-kata seorang ahli perubatan Arab. Namanya Al-Haris bin Abi Qaladah. Bukan hadis, tapi dia kata-kata daripada seorang ahli perubatan Arab. Iaitu Al-Haris bin Abi Qaladah. Perut boleh jadi rumah penyakit. Wallahu alam. Ini yang sebab sedikit perkongsian saya daripada saya tentang Lactoberry. Mudah-mudahan dapat manfaat dan sebarkan dan kongsikan pada orang lain dan terutamanya untuk kita sendiri. Lebih yakin, lebih bersemangat nak guna Lactoberry. Lebih rasa confident nak share tentang kebaikan Lactoberry pada orang lain. InsyaAllah. Okay, saya ambil masa banyak ni. Minta maaf dan saya serahkan kembali kepada MC kita, Huda. Okay, terima kasih BM Ustaz Syahizat. Okay, perkongsian yang rasanya banyak ilmu lah malam ni. Sebelum ni yang kita dengar lactoberry ni prebiotik, probiotik tu je kan. Tapi hari ni kita belajar detail lah. Terutamanya contohnya dysbiosis usus first time dengar. Dan nak panggil testimoni tapi masa kita pun dah singkat. Jadi